Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Irukan Gavanikan Tajahau. Saya Abdul Rahman bin Syarudin selaku moderator anda pada malam ini bersama saya untuk sesi webinar bertajuk Volunteer ini Bicara Sukarelawan bersiaran langsung di Facebook page Kelab Lambayan Masyarakat. Webinar pada malam ini akan membincangkan secara eksklusif berkenaan dengan sukarelawan dan mendengar sendiri daripada seorang panel yang merupakan pengasas NGO yang telah banyak melakukan kerja amal di dalam dan di luar negara. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian bersama panel kita pada malam ini, suka saya peringatkan kepada para hadirin, para penonton semua, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik dan abang-abang sekalian, untuk elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang keji ataupun kata-kata yang berunsur negatif seperti rasism dan politik di dalam ruangan komen. Dan jika para penonton semua mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada malam ini, sila typekan di ruangan komen dan pihak pengajuk akan memilih soalan-soalan yang berkaitan untuk dijawab ketika sesi soal jawab di penghujung sesi perkongsian bersama panel. Sebelum kita meletakkan fokus kepada panel kita yang nampak manis pada malam ini, suka saya perkenalkan serba sikit berkenaan dengan biodata ringkas panel kita pada malam ini. Beliau merupakan seorang pengasas kepada sebuah NGO di Malaysia yang mungkin antara kita tidak asing dengan nama NGO ini, iaitu One Moment for Them. One Moment for Them ini banyak melakukan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan bersama pelarian Syria di Jordan, misi-misi kemanusiaan untuk mengumpul dana melalui konsert-konsert bersama artis terkenal, iaitu antaranya Faizal Tahir, Aizat Hamdun, Noh Saleh dan juga Miss Nina. Konsert amal ini juga yang sama telah dilakukan di Universiti Malaysia Sabah bertujuan untuk mengumpul dana untuk membantu golongan stateless di Sabah. NGO ini juga pernah melakukan aktiviti sukarelawan bersama golongan yang tidak bernasib baik seperti kanak-kanak di Chokit Road, pelarian Syria dan kanak-kanak Rohingya. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan pengasas kepada One Moment for Them, iaitu Cik Nur Fatihah binti Syuib. Selamat datang Cik Nur Fatihah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik. Sebelum kita berbincangkan isu ataupun informasi berkenaan dengan kesukarelawan, suka untuk saya dan penonton untuk mengenali Cik Fatihah sendiri. Jadi bolehkah Cik Fatihah perkenalkan sikit latar belakang melalui latar belakang Cik Fatihah dan juga One Moment for Them? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi, nama penuh Nur Fatihah binti Syuib, tapi lebih dikenali sebagai Fatihah Syuib. Saya merupakan pengasas dan pengarah urusan kepada One Moment for Them Solutions lah, ataupun lebih dikenali sebagai One Moment for Them. So secara ringkasnya, One Moment for Them telah diasaskan pada tahun 2015 dengan nama Fatihah Syuib and Friends dahulu. Kemudian ni kami telah rebranding kepada One Moment for Them. Sebenarnya One Moment for Them ni asal dia adalah sebuah projek konsert. Okay, konsert yang kami lakukan pada tahun 2015. So kita orang create konsert kemanusiaan. So konsert kemanusiaan pertama kami lakukan adalah di Jordan. Alhamdulillah dengan Faizal Tahir, Miss Nina, Noh Saleh, Aizat Hamdan dan Muaz Zulkifli. So kita fly pergi Jordan, kita buat konsert di Jordan. Kemudian ni kita sambung kepada tahun 2016, kita buat konsert juga. 2017 pun ada konsert. 2018 kita ada konsert juga. And then kemudian yang berlakunya COVID, kita tak boleh buat konsert lah. So itu secara asas dia. So One More for Them, kita bermula dengan isu kemanusiaan berkaitan dengan kanak-kanak pelarian di Syria. Saya dulu belajar di Jordan. So saya melihat suasana apa yang berlaku pada pelarian dan masa sama kami terinspirasi dengan projek-projek yang dilakukan oleh pelajar Malaysia di Jordan. So mereka membina sekolah untuk anak-anak pelarian menggunakan duit mereka sendiri. Yang istimewanya mereka ni bukan NGO besar. Mereka ni bukan NGO yang banyak duit. Tapi mereka lakukan asal dasar kemanusiaan, mereka menggunakan duit mereka sendiri. So mereka fork out dia orang punya duit beasiswa, duit tajaan. So mereka pledge untuk pendidikan anak-anak ni lah. Dalam masa sama mereka juga menjadi tenaga volunteer untuk mengajar anak-anak pelarian ni sendiri. So saya rasa benda tu sangat sangat penting dan sangat menginspirasikan.
So ketika itu 2015, 2016 kami buat konsert dan kami buat misi kemanusiaan ke Syria. Ke Syria, maksudnya ke Jordan, tapi untuk anak-anak pelarian Syria. Dan kemudiannya kami 2018 kami buat untuk anak-anak tanpa dokumentasi ataupun anak-anak stateless. Dan tahun 2020 kita sambung, misi kita adalah untuk berkaitan dengan kesihatan mental. Sebabnya sepanjang saya telah bergelumbang, bukan bergelumbang lah, orang kata terlibat secara aktif ke dalam dunia kemanusiaan, sama ada dari segi isu pelarian dari segi Syria itu sendiri. Kemudian saya pernah terlibat saya pernah pergi ke sekolah-sekolah Rohingya di KL dan Selangor. Dan seterusnya di kalangan para anak-anak coket juga, kami buat sesi muzik dengan mereka, everything at all. So kemudian ni saya pergi ke cabang stateless dan akhirnya kami melihat ada satu permasalahan yang sama di antara mereka semua, iaitu mereka mempunyai masalah kesihatan mental. So di situ kami mengambil peranan bahawa misi kami bagi tahun 2020 adalah untuk memperkasakan, untuk mengamplifykan kesihatan mental, kesedaran kesihatan mental ni kepada orang ramai. Baik, kita telah mengenali serba sedikit berkenaan dengan Women for Them dan juga Cik Fatihah. Jadi bila Cik Fatihah kata tentang berkenaan dengan untuk fokuskan kepada mental, saya ada perasan lah berkenaan dengan insentif-insentif baru di media sosial Women for Them berkenaan dengan satu program namanya Botang, iaitu yang berinspirasi daripada perkataan butang itu sendiri, iaitu perkara yang kecil tapi secara tak sedar ia memberi peranan kepada kita kan. Dan bila kita bincang, bila kita cakap berkenaan dengan kesukarelawan, kita tahu benda yang paling mencabar tu pasti banyak pelbagai perkara yang mencabar. Jadi bolehkah Cik Fatihah cerita sedikit sepanjang Cik Fatihah melibatkan diri dengan isu kesukarelawan, apakah perkara yang Cik Fatihah temui paling memberi cambaran dan impak kepada diri Cik Fatihah sendiri? Okey, saya rasa antara kenangan ataupun perkara yang paling membuatkan jiwa saya terasa adalah apabila saya pergi komuniti stateless itu sendiri. Sebenarnya dia agak terkejut. Saya rasa masih ramai lagi kalangan golongan di Semenanjung ini sendiri tidak cakna, tidak cakna lagi, masih tidak mengetahui lagi apa yang berlaku di negeri bawah bayu itu sendiri berkaitan dengan isu orang tanpa negara, iaitu orang yang lahir tanpa dokumentasi. So ada juga orang tanpa dokumentasi di Semenanjung, tapi tidak seramai yang ada di Sabah itu sendirilah. So saya agak terkejut bila kali pertama saya sampai ke kawasan perkampungan di Sabah itu sendirilah. Saya melihatkan selama ni saya melihatkan kemiskinan, saya melihatkan kesusahan itu di kalangan pelarian itu sendiri. Maksudnya pelarian yang terpaksa meninggalkan negara mereka, terpaksa mendapatkan perlindungan daripada orang luar semuanya. Dan terkejutnya saya melihat sendiri dengan mata kacamata saya, benda itu berlaku di negeri di bawah bayu, berlaku di negeri Sabah itu sendiri. Ada anak-anak yang tiada dokumentasi, yang tidak mendapat akses pendidikan, tidak mendapat akses kesihatan. Mereka ini mungkin kalau kita nak memperdebatkan tentang status mereka itu, saya tiada hak lah. Tapi saya cuma ada nilai kemanusiaan yang bahawa mereka ni at least paling tidak patut mendapatkan akses pendidikan, kesihatan, itu yang paling penting. Tapi mereka ni tidak. Mereka ni bayangkan daripada kecil sehingga besar tidak masuk ke formal education. Dalam masa sama mereka ni tidak boleh mendapat akses kepada kesihatan. So maksudnya memang mereka terpaksa membayar sebagai orang luar lah. So kalau anda pergi ke sana, anda sangat terkejut duduk dalam satu rumah yang macam rumah yang nak roboh. Di dalam tu ada 4 ke 5, 6 orang ahli keluarga, satu keluarga duduk dalam rumah tu. Dan mereka ni semua tiada dokumentasi, saya melihatkan macam sebiji macam suasana di kawasan pelarian berada berlaku di sana lah. So saya sangat tersentuh hati. Sehinggalah ini satu cerita yang saya rasa boleh menjadi iktibar kepada kita lah. Berkaitan dengan kesihatan mental itu sendiri. So ini salah satu daripada anak murid di salah sebuah sekolah alternatif di sana, bila mana
anak ni bawa kami pergi ke rumah dia. So ini berkaitan dengan isu kesihatan mental apa yang saya ceritakan. So ketika kami sampai tu, kami sangat terkejut apabila kami melihat seorang individu sedang duduk terbaring, tangan dan kaki mereka diikat seperti binatang. Saya boleh katakan macam itulah. Maksudnya kita kena ikat, tangan kita kena ikat, so kita tak boleh nak bergerak, kita tak boleh buat apa. So apa yang menjadi terkejutnya, dan dia ditutup dengan sehelai kain sahaja. So rupa-rupanya abang dia ni mengalami masalah kesihatan mental, iaitu satu kampung rasa takut dengan dia. Dia ni tak ada dokumentasi, so dia ni susah untuk pergi ke hospital. Dia ni tak ada dokumentasi, so dia tak pergi hospital pun. Tapi dari segi apa yang kami fahami dan apa yang kami dengar, sebenarnya anak ini ataupun abang kepada anak di sekolah ini sebenarnya mengalami masalah skizofrenia ataupun masalah kesihatan mental yang kritikal lah. So apabila dia tak mendapatkan rawatan, so dia menjadi seorang yang ganas. So dia kacau orang kampung, seorang kampung rasa tergugat, rasa terganggu, menyebabkan abang ini diikat seperti binatang lah, saya boleh katakan lah, diikat. Bagi saya, orang yang restrain pesakit, ikat pesakit adalah orang yang kurang baik dan kurang cermat lah maksudnya. Sebabnya manusia patut dilayan sebagai manusia. So bayangkanlah abang kepada adik ni dah lah tiada dokumentasi, tak boleh pergi sekolah, tak boleh dapat kesihatan, dinafikan pula kesihatan mental dia. So macam mana dia nak hidup sebagai manusia biasa? So di situ saya rasa pengalaman yang sangat menggugahkan jiwa saya. Saya ingatkan pengalaman ini saya hanya lihat di bumi pelarian. Dan hakikatnya benda ini berlaku di bumi negara kita sendiri. Yang saya rasa sangat membuka hati dan jiwa saya bahawa banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan. Saya ingat salute pada kawan-kawan saya yang berada di Sabah, NGO-NGO yang berada di Sabah, bahawa mereka sangat bekerja keras untuk memberi peluang pendidikan kepada anak-anak yang tanpa dokumentasi ini, NGO kesihatan yang cuba untuk membantu mereka mendapatkan kesihatan yang baik. So, saya rasa benda itu sangat memberi impak pada saya sebabnya saya benda yang saya macam terkejut adalah tahap kedaifan dan kemiskinan mereka, dan sebabnya mereka ni earning sebulan bawah daripada 400. So, awak boleh bayangkan sehari mereka earning dalam RM25 sahaja. Itu atas dasar jualan-jualan lah. Itu kalau yang selesa lah RM25. So dalam kurang berapa ratus ringgit saja untuk sebulan, ahli keluarga dalam 6 atau 7 orang. So 6-7 orang bahagi dalam 300, seorang dapat berapa sahaja. So di situ kita boleh tengok tahap ekonomi mereka itu sendiri. So saya amat tersentuh bila saya melihatkan perkara yang sepatutnya berlaku di bumi pelarian itu sendiri, berlaku di bumi Malaysia. Saya mengharapkan ada kesedaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri berkaitan dengan isu orang tanpa negara. So dalam masa yang sama, nak tak nak, isu kesihatan mental itu perlu dijaga. So tak kisahlah anda adalah orang yang nak volunteer ataupun orang yang dibantu oleh orang yang volunteer. Fahamkan maksud saya, orang yang dibantu oleh orang volunteer tu maksudnya orang yang mendapat manfaat daripada kerja-kerja kesukarelawanan kita tu. So kedua-dua mereka kena ada kesihatan mental yang baik. Sebab itu pentinglah. Nanti saya akan kongsikan apa kaitan kesihatan mental. Nanti saya akan share sikit point lah. Apa kepentingan kesihatan mental itu dengan kesukarelawanan nanti. Baik, setelah saya mendengar sendiri cerita yang daripada Cik Fatihah, saya sendiri berasa sebab saya teringat berkenaan dengan isu-isu semasa kanak-kanak yang tiada dokumentasi. Saya sebab pendidikan ni merupakan asas kepada modal insan, betul. Jadi bila kanak-kanak yang tiada berdokumentasi ni agak sukar untuk satu dari status kesihatan dan status pendidikan kerana atas alasan tak tahu mana datang kanak-kanak ini. Sedangkan mereka juga lahir seperti kita, sama seperti manusia daripada seorang ibu dan seorang ayah, tapi mereka ni dilayan seperti dianak tirikan. Jadi saya sendiri yang berasa sebab berkenaan dengan cerita yang Cik Fatihah kongsikan sebentar tadi. Namun bila saya boleh katakan Cik Fatihah ni sebagai ikon lah kerana berjaya untuk mengasaskan sebuah NGO kesukarelawan yang banyak pelbagai aktiviti antara di dalam negara dan di luar negara. Jadi saya tertarik bagaimanakah timbulnya ilham untuk Cik Fatihah mengasaskan
sebuah NGO itu sendiri? Adakah tiba-tiba muncul daripada dalam mimpi ataupun mungkin daripada kisah-kisah yang Cik Fatihah hadapi itu sendiri? Okay. To be honest, saya bermula One More For Them ni ketika saya berumur 22 tahun. Saya sama je macam anda. Saya balik daripada luar negara, saya belajar di luar negara. Saya balik dan saya mula bekerja. Ketika saya mula bekerja, of course kita ada up and downs kita. So ketika itu saya mengambil keputusan drastik untuk berhenti kerja. Tapi saya berhenti kerja tu bukan dasar sebab saya nak buat One More For Them. Tapi saya berhenti kerja atas dasar kesihatan lah. Kesihatan. So saya terpaksa berhenti kerja. Dan setahun saya tak buat apa-apa. So, apa yang berlaku yang interesting pasal One More For Them ni, dia adalah hasil cetusan inspirasi daripada projek-projek yang dilakukan oleh pelajar Malaysia di Jordan ketika itu tahun 2014. Saya graduate tahun 2013, 2014. So, saya melihat kepada junior-junior saya yang mula gairah, mula kehadapan dalam isu kemanusiaan dan isu kesukaramanan. Mereka hadir di dalam kelompok-kelompok di kalangan di kalangan pelarian-pelarian Syria ini. Mereka mula melakukan inisiatif untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak pelarian ini. Sebab kita tahu anak-anak pelarian ini kebanyakan kepada mereka hampir setiap hari mereka akan keluar ke jalanan, mereka akan jual chewing gum. Itu benda asas lah, mereka akan jual benda chewing gum, makanan, something like that. So mereka tidak mendapat formal education. Mungkin ada setengah daripada mereka mendapat formal education di sekolah kerajaan di Jordan itu sendiri ataupun sekolah-sekolah NGO, tapi kebanyakan mereka tidak ada cukup kuota. Menyebabkan anak-anak ini terpaksa memilih sama ada untuk mencari rezeki untuk perut mereka ataupun pergi kepada pendidikan yang disediakan oleh kerajaan Jordan. So tak cukup akses. So menyebabkan pelajar Malaysia di Jordan ketika itu, mereka mengambil inisiatif, mereka menubuhkan sekolah mereka sendiri. So mereka bawa ikrok-ikrok daripada Malaysia ni, diorang ajar anak-anak ni kenal huruf hijaiyah itu sendiri. So sangat disebabkan berlakunya peperangan kan, kita tahu perang Syria berlaku pada tahun 2011 hingga 2014. So jurang peperangan itu menyebabkan berapa ribu anak-anak pelarian tidak mendapatkan pendidikan. So dalam masa 4 tahun dia telah membina satu gap yang besar dalam dunia pendidikan itu sendiri. So anak-anak ini tak mampu untuk membaca, menulis, mengira. So pelajar Malaysia bawa buku Iqra. Dan mereka menyewa daripada sebuah bilik, maksudnya rumah mereka jadikan salah satu bilik tu adalah sebagai kelas untuk mengajar. Sebelum mereka menjadikan bilik itu sebagai kelas, mereka mengajar di restoran. So mereka panggil anak-anak jalanan ni belajar dengan mereka. Dan kemudiannya mereka menyambung inisiatif itu, mereka menyewa bilik. Daripada sewa bilik, mereka menyewa rumah dijadikan sekolah. Dan akhirnya mereka menubuhkan sekolah studi sendiri. Bangunan Malaysia Student Winner tu memang ada. Dan seterusnya, mereka meneruskan inisiatif ni. So, tahun 2014, projek ni tak diketahui oleh orang-orang Malaysia. So, saya ketika tu berada di Malaysia, so saya macam get curiosity. Lepas kan saya cerita saya berhenti kerja tu, so setahun saya tak buat apa, saya get curiosity yang saya mengatakan bahawa saya nak push projek ni ke hadapan mata masyarakat Malaysia. So apa boleh yang saya buat? So ketika itu saya meminati muzik. Maksudnya saya enjoy dengan muzik lah. Saya bukan orang yang pakar dalam muzik, tapi saya enjoy muzik. So saya sangat percaya muzik ini adalah satu tool yang boleh mencapai kepada orang yang berada di kedudukan paling tinggi dan kepada orang yang biasa. Contohnya abang jual burger, abang jual tak kisahlah jual apa pun, orang jual apa pun, semuanya akan mendengar muzik. So disebabkan itulah, inisiatif itulah saya push diri saya, bukan push saya diri. Saya up satu status di Facebook, saya mengatakan saya nak buat charity concert di Jordan. So daripada satu status di Facebook itu, saya mengambil inisiatif membina proposal, dan saya pergi approach kepada para artis, para manager, PA diorang semua, and then saya plan idea tu, and then saya approach kawan-kawan saya di Jordan sama-sama untuk membina kembali, untuk sama-sama mula membina projek-projek yang ada di Jordan. So di situlah bermulanya One More For Them, dan di situlah pengalaman yang saya ada. Baik, kita dengar kisah yang sangat menginspirasikan kita kerana daripada apa benda kita nampak dengan kacamata ni, kita dapat
realisasikan benda yang sebenarnya boleh memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat kita. Jadi seperti yang kita sebagai orang awam dan saya sendiri sebagai mahasiswa, saya tahu sukarelawan ni hanya sukarelawan. Kita tak pernah tahu yang kesukarelawan ni ada mempunyai pelbagai-bagai jenis. Jadi bolehkah Cik Fatia sendiri terangkan berkenaan dengan jenis-jenis sukarelawan dan apakah sumbangan mengikut jenis-jenis ini kepada masyarakat? To be honest, dari definisi saya tak pernah tahu pun yang bahawa sukarelawan ni ada jenis-jenis dia. Itu secara teori dia lah. So tapi saya ada buat sedikit research berkaitan dengan kesukarelawanan. So ada e-sukarelawan, ada sukarelawan secara dalam sukarelawan dalam bidang persekitaran, dan satu lagi saya tak ingat, tapi saya boleh kupas tentang e-sukarelawan dan sukarelawan persekitaran lah. So e-sukarelawan adalah kita membantu dari segi teknikal lah. Maksudnya contohnya kita membantu dari segi apa kita kata, dari segi e-learning, ataupun kita bantu dari segi buat paperworks, kita membantu dari segi apa lagi saya boleh katakan Secara atas talian? Atas talian, ya, itu ayat saya sebutkan. Secara atas talian. So contoh-contoh yang boleh saya lakukan, yang saya boleh bagi contoh, kita boleh bantu golongan NGO itu sendiri dari segi membuat proposal. To be honest, saya tahu ramai orang macam rasa takut untuk propose proposal kepada NGO. Sebenarnya tak perlu takut. Kita boleh propose kita punya proposal kepada NGO yang setiada untuk melakukan kolaborasi. Sebagai contoh saya tunjukkan atas talian yang boleh korang lakukan. Contohnya kalian ada idea untuk membantu crowdfunding secara online untuk kepada NGO. So anda boleh lakukan benda itu secara atas talian pun anda boleh lakukan. Anda hanya perlu sediakan satu proposal. Proposal itu tak perlu sampai 20 ataupun 30 muka surat. Hanya ada 10 muka surat ataupun 5 muka surat pun sudah mencukupi. Asalkan jelas dia punya objektif, jelas dia punya fungsi-fungsi, dan siapa lagi penerima manfaat yang akan menerima manfaat daripada crowdfunding itu sendiri. So saya rasa benda itu sangat penting dan sangat bermanfaat. So itu atas talian. Okey, kalau dari segi volunteering persekitaran adalah bagaimana kita membantu menjaga persekitaran itu sendiri. Sebagai contoh, kita kata kita nak jaga persekitaran ni, kita mengambil inisiatif, contoh menjaga alam sekitar, menjaga hutan, menjaga laut. Itu antara contoh-contoh volunteering dari segi persekitaran. So bila mana moderator memberi 4 jenis volunteering kepada meminta saya menjelaskan kepada 4 jenis volunteering tu, saya minta maaf lah. Saya definisi itu tiada dalam saya punya garis panduan dalam saya bekerja, tapi itu lebih kepada teori side lah. Teori side mungkin dari segi pembelajaran, mungkin dalam silibus mungkin ada, tapi kalau dari segi kepada pengalaman saya, kefahaman saya, dia adalah atas talian dan juga kepada persekitaran. Itu saja. Yang pentingnya adalah dari sudut praktikal, bukannya dari sudut teori, betul? Betul-betul. Okey, jadi sebelum kita tanyakan soalan yang seterusnya, saya nak peringatkan kepada penonton semua, jika anda sediakan pen dan kertas, mungkin akan ada informasi-informasi penting yang kita dapat catat ataupun take note untuk malam ni. Mungkin ia berkaitan dengan soalan yang seterusnya. Okey, apa yang saya nak bertanyakan kepada Cik Fatia sendiri, saya pihak mengajar sendiri merupakan sebuah kelab di naungan universiti, dan biasalah bila berada di bawah naungan universiti yang mempunyai had untuk melakukan program-program dan sebagainya, kerana ini perlu melalui pengurusan-pengurusan atasan. Jadi jika kami sebagai mahasiswa sendiri ataupun masyarakat di luar sana ingin untuk melibatkan diri, sebab dari segi mahasiswa kami tidak ada mempunyai kewangan, betul. Jadi kami hanya mampu untuk memberikan tenaga dan terlibat dengan perkara aktiviti kemanusiaan seperti
yang Cik Fatihah ceritakan sebentar tadi. Jadi bagaimanakah proses ataupun prosedur untuk mahasiswa dan masyarakat di luar sana untuk terlibat dengan aktiviti kesukarelawan di bawah NGO yang berdaftar? Okey, prosedur ni dia bergantung kepada NGO masing-masing. Pada NGO yang tersendirilah, setiap orang ada prosedur mereka. So, tapi secara asasnya, saya boleh katakan sebelum kita nak memasuki kepada misi-misi kemanusiaan yang besar, macam contohnya pergi ke Syria, pergi ke Jordan, ataupun kita nak melakukan satu projek yang besar, adalah lebih baik kita bermula dengan perkara-perkara yang kecil dahulu. Small step first. So, apa boleh yang kita melakukan? Tadi kan kita dah dengar jenis-jenis kesukarelawanan. Saya boleh mengatakan sukarelawan secara atas talian itu sebenarnya adalah titik permulaan kita sebagai mahasiswa untuk membantu NGO. Sebagai contoh, seperti saya katakan tadi, kita boleh buat proposal ataupun kita boleh buat design untuk NGO itu sendiri, kita boleh buat video. Saya merasakan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa hari ini sangatlah talented, sangatlah mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam dunia video, dunia bercakap itu sendiri, dunia designing. So saya rasa benda itu sedikit sebanyak sebenarnya memain peranan besar dalam dunia NGO hari ini. Kita tahu NGO semuanya memerlukan media sosial dan setiap media sosial memerlukan design, memerlukan video untuk memberi tahu kepada orang apa impak yang mereka nak lakukan. So daripada perkara kecil itu anda melakukan dulu, anda bantu di small NGO ini. So daripada situ nanti bila mana anda telah berada dalam institusi mereka secara langsung dan tidak langsung, sedikit sebanyak nama anda akan naik untuk pergi ke projek-projek besar. So anda akan ditaklifkan, anda akan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan projek-projek besar. So saya sangat percaya selalunya secara asasnya mereka akan bermula dengan projek-projek kecil dahulu. Kemudiannya akan diteruskan dengan projek-projek besar dan daripada projek besar itulah yang selalunya saya orang impikan ada satu-satunya adalah untuk pergi ke kem-kem pelarian, untuk pergi ke kawasan-kawasan yang kira mencabar, lebih mencabar. So bagi adik-adik mahasiswa, mula dengan perkara-perkara kecil dahulu. Daripada perkara-perkara kecil, anda akan bertanggungjawabkan kepada perkara-perkara yang lebih serius dan perkara-perkara yang lebih besar. Dan impian yang saya rasa semua orang nak buat adalah untuk pergi ke kawasan pergolakan dan membantu kawasan pergolakan contohnya. Saya rasa benda itu boleh direalisasikan jika anda bermula dengan perkara-perkara kecil dan asas dan kemudiannya kepada perkara-perkara yang lebih besar. Sebab kata pepatah sikit-sikit lama-lama jadi bukit, betul? Betul-betul. Okey, kita tahu yang Cik Fatihah dan Muhammad Fadil ini seorang sukarelawan yang sangat bergiat aktif, betul? Banyak melibatkan aktiviti kemanusiaan di dalam dan di luar negara. Jadi bagaimanakah proses atau, dan sudut pandang masyarakat di luar negara berkenaan dengan jika kita melakukan aktiviti kemasyarakatan di sana? Mungkin ada yang bersifat negatif terhadap kita ataupun bagaimana? Okey, saya boleh ceritakan bahawa selalunya pandangan orang luar terhadap Malaysia ini sangatlah baik. Kita ni antara NGO yang bekerja keras untuk membantu negara-negara yang mengalami pergolakan, sama ada di Syria, sama ada yang berlaku di Rohingya, berlaku di Arkan itu sendiri, Bangladesh, ataupun negara-negara yang bergolak ketika inilah. So Malaysia ni antara negara terawal lah, negara terawal dan menyebabkan orang sangat suka dan orang rasa Malaysia ini sangat prihatin dan Malaysia ini satu contoh negara yang baik. So apa yang boleh saya jelaskan di sini bahawa sebagai contoh yang kita kena jelas dalam melakukan misi ataupun kita melakukan aktiviti kesukarelawanan, saya nak kongsi di sini bahawa sebenarnya misi ataupun jadi sukarelawan ni pada permulaannya memanglah kita bermula dengan sukarelawan, tapi dia boleh menjadi satu career. Dekat sini poin yang penting saya nak ceritakan di sini bahawa kita bermula sebagai sukarelawan tanpa dibayar, itu sebagai contohnya. Tetapi kita mula membina portfolio kerja kita dalam bidang-bidang kemanusiaan ataupun bidang-bidang kemasyarakatan. So apabila kita ada portfolio di situ, itu sebenarnya sedikit sebanyak telah membuka ruang kepada kita untuk membina career itu sendiri. Sebagai contoh, kita sama ni kita selalu nampak bahawa kalau kita terlibat dengan dunia sukarelawanan, kita hanya akan mengisi sekadar masa lapang sahaja. Tapi career yang lebih besar yang saya boleh kongsikan kepada anda sebenarnya,
daripada anda menjadi sukarelawan sedikit sebanyak, macam saya sendiri, saya mula mengubah saya punya perspektif, saya mula mengubah menjadi seorang keusahawanan sosial. So nanti anda boleh explore apa itu usahawan sosial. So dia adalah gabungan antara bisnes dan kerja-kerja sosial itu sendiri. So dia satu gabungan sangat menarik, bagaimana kita boleh melihat perubahan melalui bisnes itu sendiri, dia boleh melakukan perubahan kepada masyarakat. So itu salah satu bidang career yang anda boleh ceburi. Dan kedua, daripada sukarelawan, anda boleh menjadi full timer kepada NGO. Full timer NGO itu maksudnya anda bekerja secara 100% lah. Maksudnya bekerja 100% seperti orang lain, seperti corporate sector. Anda boleh ada membina career, anda boleh naik tangga, orang kata tangga jawatan ataupun tangga tugasan itu sendiri. So di situ adalah salah satu daripada kelebihan daripada menjadi sukarelawan, anda boleh membina career. So itu poin penting saya nak ceritakan di sini kepada mahasiswa yang lain. Of course semua orang nak jadi sukarelawan yang boleh pergi ke luar negara. Tapi macam saya ceritakan tadi, mulakan dengan step yang small. Buat bantu NGO kecil ni. Kemudiannya daripada membantu NGO kecil ni, kita nampak mereka akan ada perubahan dari segi tugasan. Maka pihak NGO besar ni dia akan memberi tugasan yang lebih besar dan akhirnya kita boleh melakukan projek yang sangat besar lah. Antaranya kita hantar misi kemanusiaan ke luar negara. Sepanjang Cik Fatihah terlibat sendiri di misi kemanusiaan ke luar negara, jadi seperti Syria, kita tahu Syria banyak kes-kes pengeboman dan sebagainya. Ada tak perkara-perkara yang bahaya berlaku sendiri kepada Cik Fatihah dan tim Cik Fatihah? Seperti bom ke dan sebagainya. Okay, to be honest, sebelum saya melakukan misi kemanusiaan, saya ni belajar di Jordan. So Jordan ni adalah satu negara yang berada tengah-tengah di antara Palestin dan berada tengah-tengah antara Syria. So dua-dua negara ni memang bergolak lah. Tapi yang istimewanya, walaupun saya berada di tengah-tengah dua negara yang bergolak, tapi saya tak pernah merasai bom meletup lagi lah. Saya hanya pernah merasai kegaran sahaja. Tapi merasai betul-betul bom meletup di hadapan mata tak ada. So cuma kalau kata dari segi permasalahan adalah contoh kami ketika dalam misi kemanusiaan lah. So kami terpaksa kami terpaksa menyamar, bukan menyamar lah, kami terpaksa saying that kami ni salah seorang, sebabnya kita kadang-kadang tak boleh semua, ni camp-camp kecil yang berada di Jordan. So camp-camp kecil ni tak semua camp kita boleh masuk tau. Sebab camp ni ada yang camp yang di bawah United Nations, ada camp yang bukan di bawah United Nations. So kita kadang-kadang terpaksa mengatakan bahawa kita ni pun salah satu pelajar, sebabnya kita nak bawa masuk misi bantuan. So kalau katakan pelajar, dia tak ada permasalahan lah. Tapi kalau kata kita declare diri kita mahu bantuan, so akan ada permasalahan kecuali kita melakukan G2G, government to government. Bantuan tu datang daripada government kepada government ataupun NGO mewakili Malaysia masuk kepada NGO yang diwakili oleh Jordan. So berlakunya berlakunya cross section lah, kerjasama antara dua negara. So itu tak ada permasalahan lah. So kalau tanya bom, kami tak pernah menerima bom. Tapi cuma apa yang kami hadapi, kami melihat sendirilah bagaimana kamp-kamp pelarian yang bukan dijaga oleh United Nations betapa daifnya, dan kamp-kamp yang dijaga oleh United Nations tu kita boleh tengok mereka ni ada cafeteria, mereka ni ada diorang punya kawasan laundry sendiri, mereka ni ada sekolah mereka sendiri. So lebih tersusun lah. Tapi dari segi pengalaman pula, kami pernah bertanya kepada pelarian-pelarian di Syria itu sendiri, kenapa mereka masuk ke kamp pelarian UN, kemudian mereka keluar. So rupa-rupanya kamp pelarian di UN ni, kamp pelarian UN macam Azraq, contoh Azraq kan, yang korang selalu nampak Angelina Jolie pergi ke kamp pelarian tu, artis-artis besar pergi. So kebanyakan pada kamp ni, sebenarnya kamp ni adalah kamp yang cramp. Camp yang agak mengalami permasalahan yang agak padat. So contohnya camp tu hanya boleh ada 40,000, tapi orang yang dikramkan dalam masa tu dalam camp tu hampir 80,000. So menyebabkan camp ni
padat lah, menyebabkan mereka merasa susah untuk membesarkan anak-anak. Mereka menghadapi permasalahan, kita tahu kalau dengan keadaan sempit, dengan keadaan tersepit macam ni, berlakunya masalah sosial sangat tinggi. So mereka terpaksa berhijrah keluar, mereka terpaksa membina penempatan mereka sendiri. So itu antara orang kata cabaran yang dihadapi oleh pelarian itu sendirilah. Oh, jadi mereka tidak mahu duduk sekali di camp United Nations tu atas sebab sosial lah. Ya, betul. Okey, kita dah dengar pelbagai kisah-kisah dan cerita berkenaan pengalaman Cik Fatihah sendiri untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan di luar negara. Jadi saya dimaklumkan Cik Fatihah ingin berkongsi satu video berkenaan dengan pelarian di sana. Ya. Ya, betul. Okay, jadi saya akan minta untuk pihak pengajuk bila kita tengok video yang ditayang sebentar tadi, kita tengok wajah-wajah manis kanak-kanak dari pelarian di sana, sangat gembira bersama dengan kita untuk buat program bersama kan. Tapi kita tak sedar yang di sebalik wajah manis diorang tu ada masa silam yang sangat menyakitkan hati diorang. Mungkin ayah atau ibu mereka telah pergi dan sebagainya. Jadi bila Cik Fatihah menjalankan konsert di luar negara, macam mana Cik Fatihah boleh tercetusnya idea untuk membuat konsert sebagai satu kaedah untuk menjana pendapatan untuk NGO dan bagaimana prosesnya? Okay, macam saya ceritakan tadi bahawa dia bermula dengan satu status saya nak buat konsert di Jordan. So sebenarnya macam saya katakan, konsert ni adalah satu tool yang boleh mencapai kepada orang yang berada di atas dan mereka yang berada di bawah. So daripada satu status tu, saya buat satu paperwork. Daripada paperwork tu, saya to be honest, dia bermula dengan Miss Nina dahulu. So Miss Nina tu sebenarnya dia appear saya punya Instagram. So appear dalam newsfeed saya. So Miss Nina the first person yang keluar dalam newsfeed saya. So saya terus macam, okay lah, saya nak try Miss Nina lah. So saya ambil proposal tu. Ketika tu memang tak ada apa-apa. Saya ada RM30 terakhir yang saya miliki. So RM30 terakhir yang saya miliki tu, itulah saya print out proposal dan saya hantar kepada Miss Nina. So saya jumpa Miss Nina. Saya tak jumpa Miss Nina lagi. Saya pergi ke dia punya orang kata dia punya kedai, ketika dia ada satu kedai. So saya approach dia punya PA. Saya approach PA dia. Daripada approach PA dia, saya terus bagi tahu kepada PA dia bahawa saya nak ajak Miss Nina untuk join program ni. So alhamdulillah Miss Nina setuju untuk jumpa dengan saya. Ketika tu memang cuak lah, sebabnya yelah saya time tu tak ada duit. Yelah baru nak bermula, so tak ada duit lah. So macam risau jugalah ke mana kita nak berjumpa. Dan akhirnya istimewanya kita orang berjumpa di sebuah kedai biasa sahaja. Kita orang minum teh tarik sahaja. So saya explain lah, saya buat proposal, saya bawa saya punya iPad ketika tu, saya bawa laptop saya presented lah apa yang saya lakukan. So dalam masa yang sama saya jemput Noh Saleh juga, dan saya jemput Faizal Tahir. Lepas saya jemput Faizal Tahir, saya jemput Muaz Zulkifli dan Aizat Amdan. So itu antara permulaan bagaimana saya bermula Wa Muhammadam lah. So to be honest, dia bukan satu perancangan tau. Ini sekadar saya rasa susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Wa Muhammadam sendiri, bahawa apabila kami melakukan projek ni, setiap daripada mereka ni saya tak pernah merancang pun untuk gabungkan mereka, tapi dia datang secara naturally. So datang secara naturally. So daripada situlah kami berjaya pergi ke Jordan, kami buat konsert, and then pergi ke Mesir buat konsert. Kita collected amount of money. So amount of money itulah kita orang buat misi kemanusiaan pergi ke Jordan.
So termasuklah juga kita bawa misi kemanusiaan pergi ke Sabah. So itu antara rentetan bagaimana kami menggunakan konsert untuk menjana pendapatan untuk mendanai kita orang punya misi kemanusiaan. So konsert-konsert ni, daripada konsert-konsert ni lah kita orang boleh fly pergi Jordan buat misi kemanusiaan, bawa makanan, bawa barang-barang musim sejuk, bawa apa lagi, bantuan, so banyak benda lah. So daripada kita mendapat donation daripada orang awam, so top up dengan duit daripada konsert yang yang orang-orang yang hadir membeli tiket. So kita orang berjaya melakukan lebih kurang 3 misi kemanusiaan besar lah. So ya, tadi macam tadi saya ada kongsi satu lagu kan, Kullu Hubbi Minallahum. So istimewanya lagu ni, setiap kali anda streaming lagu ni dekat Spotify ke, dekat Apple ke, dekat mana-mana, so automatically semua duit yang dihasilkan daripada lagu ini akan masuk ke dalam projek One More For Them dan I Am Faith Man bawah Faizal Tahir. So basically memang kita orang ni dapat, kiranya setiap lagu ni, royalty ni para artis tak ambil pun. Semua royalty ni diorang infakkan kembali untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan kerja-kerja kemasyarakatan. So sangat istimewanya lagu ni dibina ataupun dicetus 15 minit pada masa konsert yang pertama di Jordan. So itu yang istimewanya. So saya mengharapkan korang boleh terus streaming lagu ni. Lagu ni mengharapkan mengkobarkan semangat korang untuk isu-isu kemanusiaan. Tak kisahlah Syria ke, Palestin ke, tak kisahlah isu tentang stateless di Sabah ke, isu tentang masyarakat ke. Sebenarnya lagu ni Kullu Hubbi Minallahum, segala kecintaan kami adalah untuk kamu. So which means our love is for you, for no matter siapakah anda. Anda adalah orang yang memerlukan ke, anda adalah pelarian ke, anda adalah stateless ke, anda adalah orang kategori golongan kesihatan mental ke, tak kisah. As long as you are human being, all our love is for you. Betul lah, perancangan Allah ni sangat-sangat cantik. Sebabkan atas berkat usaha Cik Fatihah sendiri, Allah beri ganjaran, Allah realisasikan impian Cik Fatihah untuk membantu golongan yang memerlukan. Dan sebelum kita habiskan perbincangan kita, suka untuk saya pertanyakan tentang satu isu terakhir, iaitu sekarang ni kita banyak pernah dengar tentang isu membantu di media sosial melalui sama ada membantu secara fizikal ataupun secara atas kemudian dipaparkan di media sosial. Dan kebanyakannya ada orang yang cuba mengambil cuba seolah-olah mereka membuat-buat seperti mereka memerlukan, sedangkan mereka sendiri seorang yang mampu. Dan bagi Cik Fatihah, adakah masih relevan untuk kita bantu golongan-golongan gelandangan yang mereka ini banyak yang tidak mahu bekerja sehingga terlalu ramai orang membantu menyebabkan pembaziran dan sebagainya. Apakah pendapat Cik Fatihah? To be honest, kita masih perlu membantu golongan homeless ataupun gelandangan ini sendiri. Saya rasa kita kena buka minda kita, perspektif kita bahawa membantu gelandangan ini bukan sekadar memberi makanan sahaja. Bukan sekadar memberi cash. Bukan sekadar kita memberi rumah sebiji, pak. Belum tentu kita bagi rumah sebiji pada mereka, mereka akan duduk dalam rumah tu. Itu clear cut. Sebab yang paling penting sekali, sebab ada satu research, anda boleh baca research yang ada. So, bagaimana mereka membantu golongan homeless ni keluar daripada homelessness di New York City. So, antara benda aspek yang selalu orang lupa ataupun orang lambat untuk tackle is essentially masalah kesihatan mental itu sendiri. So, kalau dekat US ataupun dekat UK ataupun negara-negara yang lebih maju ini, kita kena tahu mereka di setiap komuniti mereka, di daerah mereka ada kaunselor masing-masing. Dan kaunselor ini berfungsi untuk membantu golongan-golongan homeless ni untuk keluar daripada masalah kesihatan mental mereka. Sebagai contoh lah kan, saya beri contoh, bahawa contoh kita berada satu gelandangan kan, seorang gelandangan. Kita dah bagi dia kerja, dia tak boleh komit kerja. Kita dah bagi dia makanan, dia membazir makanan. Kita dah bagi dia bantuan dari segi perumahan. Contohnya kita dah bagi dia bilik tapi dia tak nak duduk dalam bilik. So dekat situ kita boleh lihat bahawa dia mengalami masalah dari segi kesihatan mental, bahawa kenapa dia tak boleh adapt dengan kehidupan normal seperti masyarakat. Kenapa dia tak boleh hidup menjalani kehidupan seperti orang yang bermasyarakat.
ada rumah, ada kerja, ada makanan yang mereka boleh serve di atas table. So saya rasa permasalahan itu adalah berpunca daripada bagaimana kita tak menyelesaikan masalah yang sebenar, root permasalahan yang sebenar. So sebab tu saya katakan bahawa sebab tu saya pergi ke pelarian, saya pergi ke golongan community stateless itu sendiri, golongan B40 itu sendiri, kebanyakan pada mereka ni tak tahu pun sebenarnya mereka ni mengalami masalah kesihatan mental. Itu lebih crucial sebenarnya. So, saya rasa nak tak nak kena tackle masalah kesihatan mental. So, datanglah pertolongan sama ada dari segi keusahawanan. So, dia boleh adapt. Datanglah ke pertolongan dari segi financial. So, dia tahu macam mana nak menguruskan kewangan dia. Datanglah kewangan dari segi perumahan. Dia tahu yang dia kena ada rumah. So, nak tak nak, kita kena tackle masalah isu sosial. So, isu permasalahan gelendangan ni, dia tak akan selesai jika hanya kita menyelesaikan satu faktor saja. Dia ada banyak faktor lagi. So tapi saya boleh katakan kerja ni bukan kerja senang lah. Sebab isu-isu kemasyarakatan, isu-isu sosial ini adalah kerja jangka masa panjang. Dia memerlukan semangat, dia memerlukan kekuatan, dia memerlukan ketahanan bahawa apa yang kita cuba bantu ketika ini, kesan dia, impact dia bukan kita boleh lihat dalam masa sejam, 2 jam. Mungkin kita boleh ambil masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. It depends on the situation of individu itu sendiri. So kalau anda tanya kepada saya sama ada isu gelendangan ini masih rasional untuk dibantu, ya masih rasional dan menjadi tanggungjawab kepada kita untuk membantu isu gelendangan itu sendiri. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan sesi soal jawab dengan penonton, boleh Cik Fatihah ceritakan sedikit berkenaan dengan Hala Tuju, One Moment for Them untuk tahun-tahun dan projek-projek yang akan datang? Okey, One Moment for Them pada tahun 2020, fokus dia adalah untuk isu kesihatan mental. Sebabnya kita melihat dari segi pengalaman kita sendiri daripada kepada kem pelarian, daripada isu stateless, daripada isu B40 itu sendiri, kita melihatkan bahawa antara permasalahan utama adalah kesihatan mental. So kita telah merancang projek tahun 2021 ni. So antaranya adalah projek sokongan sosial untuk B40. So kita akan buat terapi atas talian untuk golongan B40, kita akan bekerjasama dengan kaunselor, kita akan bekerjasama dengan clinical psychologist, dengan psychiatrist. So kita orang target untuk tahun 2021 saja 100 orang individu yang kita orang akan bantu dari segi psikologi. So which means tak kisahlah, tapi mestilah golongan daripada golongan B40 sama ada OKU, bukan OKU. So mereka ni golongan seperti inilah kami akan cuba bantu untuk tolak mereka jika kesihatan mereka baik dan mereka mendapat pertolongan daripada NGO lain, contoh dari segi kewangan, dari segi pengurusan diri, dari segi pengurusan perumahan itu sendiri. So mereka boleh menjalani kehidupan seperti orang biasalah, orang normal lah seperti masyarakat lain. So cita-cita besarnya adalah untuk memastikan bahawa setiap individu yang terlibat 100 orang dalam projek kami ni boleh menjadi masyarakat yang berfungsi lah. So sebelum ini kalau dia dibantu, mungkin selepas ini dengan pertolongan adanya psikologi, bantuan sokongan financial, bantuan sokongan makanan, so secara automatically dia boleh berfungsi sebagai masyarakat dan membantu masyarakat yang lain. So itu target kita orang untuk 2021. So memang fokus dia adalah untuk kesihatan mental. So we target untuk bulan 10 akan ada charity concert lah. Charity concert One Moment for Them. So kita orang akan buat comeback selepas 2 tahun. Hampir 2 tahun lah kita orang tak buat konsert. So kita akan buat comeback untuk crowdfunding untuk projek isu kesihatan mental ni supaya orang sedar bahawa isu kesihatan mental ni sama penting seperti isu fizikal. Betul, banyak isu-isu berkenaan dengan sakit mental ni perlu difokuskan sebab kebanyakan ni yang hadapi sakit mental ni adalah di kalangan orang-orang muda, pelajar-pelajar mahasiswa. Betul. Banyak kalau di luar negara sendiri pun banyak kes bunuh diri dan sebagainya adalah di kalangan orang-orang muda atas sebab penyakit mental. Betul. Jadi saya sangat suka dengan Hala Tuju One Moment for Them itu sendiri untuk fokuskan kepada pesakit mental. Okey, jadi nampaknya kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita. Kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama dengan penonton pada malam ini. Saya akan ambil soalan pertama daripada Nima Ishak.
Beliau tanya berkenaan dengan apa beza NGO One Moment for Them yang diasaskan Cik Fatihah sendiri dengan NGO Cinta Suria Malaysia yang diasaskan saudara Musa Nuwairi. Basically kami dua NGO yang berbeza. Musa NGO dia bernama Cinta Sira Malaysia. Saya punya keusahawanan sosial yang bernama One Moment for Them. So tapi apa yang persamaan kepada kami suatu masa dahulu adalah kami ni merupakan rakan kerjasama untuk projek pertama One Moment for Them. So ketika tu Musa masih lagi bergelar pelajar di Jordan. So bergelar pelajar, so saya masa tu berada di Malaysia, saya mengasaskan projek One More For Them. So saya buat konsert, saya gather 5 orang artis ni. Saya lah orang yang pertama yang menggaderkan Faizal Tahir, Miss Nina, Nur Saleh, Aizat Amdan and Muazzul Khalil sebagai satu grup. So saya flykan mereka pergi ke Jordan. So di sana kita berjumpa dengan Musa, kita buat konsert, kita buat melawat misi-misi, kita melawat kem-kem pelarian. So Musa lah yang bawa kita orang melawat kem-kem pelarian, berjumpa dengan Abu Abdullah yang korang tengok dalam video tadi. So kita orang buat Musa and the gang, Cinta Sira Malaysia yang bantu kami untuk menguruskan bantuan yang perlu diserahkan kepada pelarian lah. So basically pada permulaannya memang kami rakan kerjasama. InsyaAllah di masa hadapan mungkin kita akan bekerjasama kembali dengan Cinta Sira Malaysia mungkin untuk isu kesihatan mental di kalangan para refugees Syria di Malaysia. InsyaAllah mungkin kami akan ada projek ataupun kempen yang akan dilakukan bersama. Saya doakan agar perancangan Cik Fatihah ini berjaya dalam masa akan datang. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Nazirul Iman. Beliau tanyakan berkenaan dengan selain NGO dari Malaysia seperti One for Them, adakah wujud juga NGO daripada negara-negara luar yang bertapak di Syria dan kawasan sekitarnya yang juga terlibat dalam misi kemanusiaan di sana? Ramai, banyak. Ada NGO daripada UK, ada NGO daripada Turki itu sendiri, NGO daripada Lebanon itu sendiri. Mereka memang ada HQ mereka sendiri di kawasan perbatasan antara Syria dengan kawasan negara mereka. Mereka, memang ada NGO masing-masing lah. So kebanyakan mereka ni kita dikatakan local NGO. So selalunya Malaysia akan bekerjasama dengan local NGO ini dan mereka akan bawa masuk bantuan ke dalam Syria. Okey, baik. Jadi semua pelbagai negara juga terlibat dengan urusan kemanusiaan ini, bukan? Walaupun kita nampak kadang-kadang macam negara-negara seperti di sana, di kawasan-kawasan barat tu agak kurang dari segi macam seperti di Amerika Syarikat, kurang cakna dari segi isu-isu, bukan sekadar isu-isu semasa tapi mereka agak resist serba sedikit. Jadi tapi bila kita dengar sendiri Cik Fatihah kongsikan berkenaan dengan negara-negara seperti di barat sendiri banyak yang sudah terlibat, kita rasa gembira lah sebab walaupun mereka yang seperti di Syria tu daripada kalangan Muslim, tapi di kalangan selain daripada Muslim juga sudi untuk membantu atas perihal kemanusiaan. Jadi kita menantikan soalan-soalan daripada penonton jika ada. Ada ke? Buat masa ni tak ada lagi. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja kot soalan daripada penonton pada hari ini yang menonton sesi webinar kita bersama ni. Jadi ada satu soalan daripada Anis Nadia. Apakah latest project Cik Fatihah? So latest project kita orang adalah projek Botang yang tadi Tuan Moderator telah bercerita. So dia adalah inisiatif yang saya bergabung dengan Mentari Selayang. So dia adalah satu projek yang di mana kami train orang-orang yang kritikal yang menepi severe mental illness punya isu disorder ni. So kita latih mereka buat lanyard. Daripada lanyard tu kita orang ambil dan kita orang jual dan setiap daripada pesakit tu akan mendapat upah RM4 pada apabila satu lanyard itu terjual. So basically kita boleh katakan ini adalah gabungan rehab
dalam masa sama ada unsur bisnes lah. So inilah keusahawanan sosial yang saya ceritakan tadi itu sebagai salah satu career. So para pesakit ni dia akan datang rehab, dia akan buat Lanyard tu sebagai salah satu rehab mereka, dan dalam masa sama kita orang berperanan, One for them berperanan sebagai untuk menjual kembali Lanyard itu dan mendapatkan hasil dan upah itu untuk para pesakit. So which mean kita buat bisnes, kita ambil keuntungan daripada bisnes, sebahagian daripada keuntungan daripada bisnes, kita invest kembali untuk impak sosial yang boleh di-create lah. Itu kepentingan dia. So itu adalah One Moment for Them. Kedua, itu adalah projek Botang. Dan kedua, macam saya ceritakan tadi, akan ada konsert. Yang ketiga, akan ada projek sokongan sosial untuk B40. Jadi seperti yang Cik Fatihah telah ceritakan berkenaan dengan inisiatif baru Cik Fatihah berkenaan dengan program Botang. Okey, jadi ada soalan yang agak kelakar di sini. Kalau Cik Fatihah selalu support orang lain, siapa yang support Cik Fatihah? Jadi dari manakah inspirasi Cik Fatihah untuk teruskan aktiviti kemasyarakatan ini? Saya rasa saya suka membaca kot. Saya suka membaca kisah-kisah inspirasi. Itu yang menyebabkan saya keep pushing. Contohnya saya berada dalam keadaan sangat down, of course saya akan mendengar lagu-lagu yang memberi semangat. Of course sekarang banyak lagu-lagu yang memberi semangat kan. Tak kisah lagu rancak ke, lagu yang agak mellow ke. But it bring inspiration, so saya akan dengar. Dan saya suka dengar TED Talk yang berkaitan dengan inspiration and motivation lah. So to be honest, kadang-kadang saya down, to be honest lah. But we need to find someone that we can share the stories that we need a support. So dia akan menjadi seorang yang akan mendengar, dan kita secara automatically kita akan cuba mencari jalan macam mana kita untuk push diri kita semula. Dan saya percaya bahawa tiada orang yang boleh push diri anda selain diri anda sendiri. So no matter how hard, how is the journey, you need to be responsible for yourself. You are the one that choose the road, and insyaAllah dengan izin Allah, kalau kita ikhlas, Allah akan bantu dan kita akan go through the road lah. So kalau awak kata siapa yang support, nak tak nak kita kena support diri kita sendiri, of course family and friends. Baik, okey, sebelum kita akhiri kita punya sesi soalan jawab, ada satu soalan terakhir, iaitu untuk suasana sekarang, virus pandemik COVID-19 ini, bagaimanakah terganggunya program-program One Moment for Them yang mengikut perancangan asalnya, bagaimana dari segi executionnya? Okey, sebagai contoh macam projek Botang ya. Projek Botang sebenarnya antara cita-cita besar kami ketika ini adalah untuk memperketengahkan kepada masyarakat. So apabila kami mengatakan perketengahkan masyarakat, kita akan buka kepada orang ramai untuk join program Botang. So selama ni dalam program Botang hanyalah pesakit sahaja yang terlibat. So kita nak open, so kita nak buat volunteering. So kita nak jemput orang ramai untuk volunteer buat lanyard bersama-sama dengan kami. Tapi disebabkan pandemik yang berlaku, kami tak boleh berkumpul dan program itu pun tergantung sehingga menyebabkan kami terpaksa berfikir secara kreatif. Dan insyaAllah kalau benda ini menjadi, so akan ada berlaku e-volunteering. E-volunteering yang akan berlaku adalah kita akan buat atas talian, maksudnya kita akan buat satu set DIY bagaimana untuk buat lanyard. So kita akan hantar kepada volunteer boleh buat, dan apabila lanyard itu siap, volunteer boleh beli lanyard itu ataupun volunteer boleh hadiahkan kepada, serahkan kepada One Moment for Them untuk dijual. So kalau anda berkata dia berubah sikit pandemik tu daripada kita boleh berkumpul kepada tak boleh berkumpul, memang 2-3 kali kita plan memang tak boleh menjadi. So kita terpaksa buat e-volunteering dan dalam masa sama kita terpaksa buat style DIY lah untuk program Botang kami. So itu yang antara sebab punca yang berlaku itu adalah disebabkan oleh pandemik ataupun COVID itu sendiri. Terima kasih banyak Cik Fatihah atas kesediaan beliau untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada beliau dan berkongsi dengan kita pada malam ini berkenaan dengan informasi dan hala tuju Moment for That ini sendiri. Sebelum kita akhiri kita punya sesi webinar kita pada malam ini, Cik Fatihah mungkin ada kata-kata terakhir untuk penonton malam ini?
nasihat ataupun promosi ke apa? So, saya mengharapkan kepada rakan-rakan untuk sama-sama membantu One Moment for Them untuk menyebarkan kita orang punya projek ataupun konsert yang akan datang. So, kita mengharapkan ramai orang juga akan volunteer, ramai orang juga akan membantu kami untuk sebarkan apa yang telah kami lakukan, apa yang kami rancang. Tapi yang paling penting sekali adalah kepada adik-adik ni, keep going, keep doing volunteering work. Daripada volunteering work itulah anda akan membina portfolio kerja anda. Daripada portfolio kerja anda itulah anda boleh membina career anda itu sendiri. Dan hakikat dunia hari ini, para bos ataupun pemilik-pemilik syarikat, kalau dia nak cari pekerja, mereka akan cari pekerja yang boleh buat multitasking. So daripada volunteering inilah anda boleh belajar bagaimana untuk buat multitasking dan anda boleh apply kerja dan insya-Allah diterima oleh syarikat-syarikat terkemuka ataupun badan-badan NGO besar yang akan menerima anda sebagai salah seorang daripada ahli keluarga mereka. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Fatihah kerana sudi berkongsi informasi dan pengalaman melakukan aktiviti kesukarelawan. Terima kasih juga kepada pihak One Moment for Them kerana sudi berkolaborasi dengan kelab labanan masyarakat di bawah naungan UTM. Saya harap kita mungkin akan datang kita boleh berkolaborasi lagi secara fizikal dan melakukan aktiviti kemasyarakatan bersama-sama, insya-Allah. Jadi sampai di situ saja kita punya sesi webinar kita pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada semua pelajar-pelajar UTM, anda boleh scan untuk attendance dan kepada penonton-penonton yang lain, anda boleh scan juga QR code ini dan beri info balas berkenaan dengan sesi webinar kita pada malam ini. Kerjasama kalian semua amat saya hargai. Terima kasih.